Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi ini saya akan membentangkan pertandingan guru inovasi peringkat daerah Sarike. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Yong Chang Yu dari SCK Sukwong. Tajuk inovasi saya adalah Let's Play with Animal Kingdom. Sebelum saya memulakan pembentangan saya telah membahagikan kandungan slide pembentangan saya dalam beberapa aspek, yaitu fokus inovasi, objektif inovasi, kumpulan sasaran, isu dan masalah yang ditangani oleh inovasi ini, cara penggunaan inovasi, keistimewaan inovasi, kos penghasilan inovasi, keberkesanan inovasi dalam PDBC dan akhir sekali adalah potensi inovasi kepada pihak lain. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan latar belakang inovasi ini. Melalui refleksi PDPR semasa bulan Januari hingga Februari pada tahun 2021, saya telah menggunakan kaedah menyanyi dan bercerita semasa dalam PDPR. Dan saya mendapati bahawa kaedah ini telah menyebabkan murid berasa lemah dan mereka tidak mengingati konsep-konsep sains yang saya ajar. Mereka juga menunjukkan pemikiran yang tidak merangsangkan pemikiran mereka. Mereka juga sukar untuk berkomunikasi dengan rakan. Dengan itu, isu yang timbul adalah mereka tidak berminat untuk belajar sains dan pencapaian mereka dalam mata pelajaran sains adalah sangat rendah. Oleh itu, pada PDBC Sains pada bulan Mac hingga April pada tahun 2021, saya telah mengajar topik organ pernafasan haiwan dengan menggunakan kaedah permainan menggunakan kad permainan. Dan saya telah menghasilkan satu inovasi yang bertajuk Let's Play with Animal Kingdom untuk menyelesaikan masalah yang timbul tersebut, iaitu minat murid tidak berminat untuk belajar sains dan pencapaian sains adalah sangat lemah dalam mata pelajaran sains. Dengan itu, terdapat dua fokus inovasi yang saya tunjukkan, iaitu minat murid terhadap PDBC Sains dan juga pencapaian murid dalam menguasai topik organ pernafasan haiwan, iaitu saya telah menggunakan pelbagai jenis teknik untuk mengumpul data, iaitu pemerhatian, soal selidik, analisis dokumen dan juga latihan. Inovasi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan minat murid tahun 4 bagi mata pelajaran sains dalam topik organ pernafasan haiwan dan juga pencapaian murid tahun 4 dalam menguasai topik organ pernafasan haiwan melalui kit permainan Let's Play with Animal Kingdom. Untuk kumpulan sasaran, saya telah memilih murid tahun 4 iaitu seramai 25 orang murid dan antaranya adalah 10 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan. Kebanyakan mereka adalah tidak menempuh perhatian semasa dalam kelas. Mereka tidak menunjukkan minat untuk belajar sains dan tidak melibatkan diri dalam proses PDPR ataupun PDBC Sains, dan juga mereka kurang memahami konsep sains. Dan akhir sekali adalah kebanyakan mereka adalah mempunyai pencapaian yang rendah dalam mata pelajaran sains. Untuk itu, saya telah menghasilkan satu inovasi untuk menyelesaikan isu-isu masalah yang timbul. Dengan itu, inovasi ini dapat meningkatkan minat murid belajar sains semasa permainan. Inovasi ini juga dapat meningkatkan kefahaman murid belajar topik organ pernafasan haiwan. Inovasi ini juga dapat membolehkan murid mengingati konsep sains dengan lebih mendalam, dan juga murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sains tanpa berasa bosan
melalui permainan kit Let's Play with Animal Kingdom. Akhir sekali, inovasi ini turut dapat membolehkan murid berkomunikasi dalam kumpulan secara aktif. Dengan itu, saya telah menghasilkan satu inovasi yang bertajuk Let's Play with Animal Kingdom. Berikut merupakan cara-cara untuk menggunakan inovasi ini. Yang pertama, murid dibahagikan dalam kumpulan iaitu 4 hingga 5 orang. 25 keping kad haiwan dalam kit Let's Play with Animal Kingdom dibahagi sama rata bagi setiap murid dalam kumpulan, iaitu setiap murid mendapat 5 keping kad haiwan. Seterusnya, murid mengambil giliran untuk memutar dadu organ pernafasan haiwan dan memadam organ pernafasan haiwan yang didudukkan itu dengan sekeping kad haiwan yang mempunyai organ pernafasan. Langkah 3 ini diulangi bagi setiap murid dalam kumpulan. Dan akhir sekali, murid yang paling cepat padam semua kad haiwan yang ada di tangannya dengan organ pernafasannya dikira pemenang. Berikut merupakan video yang saya rakamkan semasa murid menggunakan inovasi ini dalam PDPC Science. Seterusnya, kita lihat keistimewaan inovasi ini. Cara permainan kit Let's Play with Animal Kingdom ini boleh diubah sesuai mengikut bilangan murid dalam kelas. Ia adalah sesuai digunakan untuk murid yang ramai ataupun murid yang kurang. Dan seterusnya, tajuk haiwan yang hendak diajar ini juga boleh diubah sesuai dalam semua tajuk sains dari tahun 1 hingga tahun 6. Saya telah menggunakan tajuk sains tahun 4, iaitu organ pernafasan haiwan dalam inovasi ini. Sekiranya guru-guru sains yang hendak mengajar topik yang berbeza juga boleh diubah sesuai dengan hanya mengubah sesuai dadu dalam inovasi ini, iaitu seperti tajuk ciri-ciri haiwan, cara pemakanan haiwan ataupun cara ciri-ciri gigi haiwan dan tajuk-tajuk yang lain. Seterusnya, kit ini juga sesuai untuk pelbagai kebolehan murid dalam kelas. Sama ada murid yang lemah ataupun murid yang pandai juga sesuai digunakan untuk inovasi ini. Seterusnya, inovasi ini juga sesuai untuk guru dalam mengadaptasinya dalam PDPC Science. Seterusnya, saya akan kongsikan dengan kos penghasilan inovasi ini. Saya telah menggunakan 5 bahan untuk menghasilkan inovasi ini, iaitu manila card, kertas putih, kertas laminat, selotip, cetakan gambar haiwan, dan satu set inovasi ini hanya mempunyai kos RM4.30. Dengan itu, kosnya adalah sangat rendah dan ini juga sesuai digunakan untuk semua sekolah, sama ada sekolah yang mempunyai ramai murid ataupun kurang murid. Kosnya bagi menghasilkan satu set adalah sangat rendah dan sangat murah juga. Cara untuk mengumpul dan menganalisis data.
saya telah menggunakan pelbagai cara untuk mengumpul data, iaitu soal selidik, temu bual, pemerhatian, analisis dokumen, dan cara menganalisis data yang dikumpul itu, saya telah menggunakan analisis deskriptif statistik, analisis kualitatif. Melalui refleksi hasil dapatan daripada temu bual, selepas saya menggunakan inovasi ini, murid-murid dalam kelas tahun 4 ini menunjukkan minat dengan menggunakan inovasi ini, iaitu mereka telah memberi respon yang positif selepas menggunakan inovasi ini, iaitu minat murid telah meningkat secara tidak langsung selepas mereka bermain dengan menggunakan inovasi ini. Seterusnya, melalui hasil dapatan melalui pemerhatian, murid-murid telah menunjukkan respon yang bagus, respon yang positif semasa dalam PDPC Science, iaitu mereka telah memberi penumpuan perhatian yang sepenuhnya dalam PDPC. Selain itu, semasa permainan, mereka juga bersemangat untuk bermain. Dan akhir sekali adalah mereka selalu bertanya dan berkomunikasi dalam kumpulan untuk mencapai kejayaan dalam permainan dalam kumpulan tersebut. Dengan itu, secara langsung dan tidak langsung, minat dan pelibatan murid telah meningkat secara berterusan. Melalui soal selidik, hasil dapatan soal selidik, saya telah mendapati bahawa selepas saya menggunakan inovasi ini, minat murid, semua murid berminat untuk bermain dengan menggunakan inovasi ini. Dengan itu, minat murid telah meningkat secara berterusan dan dengan itu mereka menunjukkan satu minat dalam mempelajari sains dalam PDPC. Seterusnya, saya telah menggunakan analisis dokumen, iaitu membanding beza markah antara ujian pencapaian awal dan ujian kesan tindakan. Melalui jadual 6 yang ditunjukkan ini telah menunjukkan bahawa pencapaian murid telah meningkat sebanyak 44% selepas ujian kesan tindakan, iaitu mereka telah menunjukkan satu pencapaian yang baik selepas menggunakan inovasi ini. Dengan itu, inovasi ini sememangnya dapat meningkatkan minat dan pencapaian murid dan juga meningkatkan pencapaian murid dalam sains. Seterusnya, ia juga memberi kesan ke atas amalan kendiri saya, iaitu pemahaman yang lebih mendalam terhadap kaedah permainan. Saya juga mengubah perspektif saya dalam PDPC, iaitu permainan bukan sahaja sesuai untuk murid bermain, tetapi untuk murid yang pandai, tetapi juga sesuai digunakan untuk murid yang lemah. Akhir sekali adalah kesan kepada sekolah. Inovasi ini juga dapat meyakinkan guru-guru di sekolah menggunakan kaedah bermain dalam PDPC Science. Akhir sekali, kita lihat potensi inovasi ini untuk menyebar luas kepada pihak lain. Inovasi ini sememangnya dapat meningkatkan minat dan pelibatan murid dalam PDPC Science. Dan juga inovasi ini juga boleh diubah suai dan diadaptasi untuk semua topik haiwan dalam mata pelajaran sains tahun 1 hingga tahun 6, iaitu hanya mengubah suai dadu dalam inovasi ini
dengan tajuk-tajuk sains yang hendak diajar oleh guru seperti ciri-ciri haiwan, cara pembiakan haiwan ataupun ciri-ciri gigi haiwan dan sebagainya. Selain itu, kos untuk menghasilkan inovasi ini juga sangat rendah, iaitu satu set inovasi ini hanya mempunyai kos RM4.30. Akhir sekali, inovasi ini boleh digunakan dengan pelbagai cara permainan yang berbeza mengikut bilangan murid yang dalam kelas. Sekiranya murid yang ramai, guru boleh membahagikan murid dalam kumpulan yang besar. Sekiranya murid yang kurang, ia juga sesuai digunakan untuk murid yang 2 orang hingga 3 orang murid dalam satu kumpulan. Itu saja pembentangan saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih.